Baik, 8 mayat terakhir orang asli suku Batik dari Kuala Koh dibawa keluar dan dihantar ke Hospital Gua Musang untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Muhammad Taufik Maidin berkata, kesemua mayat berkenaan dibawa keluar antara jam 1.10 petang sehingga 6.40 petang tadi. Jadi semua mayat yang telah dijumpai, seperti mana yang saya bagi tahu, semua berada di atas para. Pondok kecil yang mempunyai para dan letak ke atas para. Tidak dikebumikan secara biasa di dalam tanah. Okey, ada mayat yang dijumpai masih berbungkus elok dan ada yang tinggal rangka. Dan ada yang jatuh di tanah. Mayat yang dibawa keluar dikenali sebagai Muhammad Saleh Kaizan dan Amir Lee masing-masing berusia setahun, Puspa Lee 5 tahun, Farah Rahim 20 tahun, Haika Rahim 22 tahun, Liha Hamdan 26 tahun, Jaiz Keladi 55 tahun dan Jelik Jong yang usia tidak dikenal pasti. Seramai 4 kumpulan dikerahkan bagi membawa keluar semua mayat-mayat itu. Menurut Muhammad Taufik, beberapa daripada mayat itu terpaksa dibawa keluar dengan menggunakan bot membabitkan perjalanan melalui sungai selama 2 jam. Ini juga bermakna sehingga kini 12 mayat orang asli yang didakwa meninggal dunia akibat serangan penyakit misteri sudah dibawa keluar. Menurut Muhammad Taufik, pusat operasi di Felda Aring 10 Gua Musang belum ditutup walaupun kesemua mayat sudah dibawa keluar. Kanak-kanak orang asli suku Batik Nasrin anak lelaki Rosli masih memerlukan alat pernafasan sokongan dan masih dirawat di unit rawatan rapi Hospital Raja Perempuan Zainab II HRPZ2 Kota Baru. Pengarah HRPZ2 Datuk Dr. Selasawati Ghazali berkata, kanak-kanak itu masih berada di tahap kritikal dan hanya ditemani ayahnya yang sebelum ini dirawat di wad biasa hospital itu. Bapa kanak-kanak itu 30 tahun telah pulih dan dibenarkan keluar dari hospital terbabit semalam. Sehingga hari ini, pesakit anak orang asli masih lagi dirawat di Hospital Raja Perempuan Zainab II. Hari ini telah masuk pada hari ke-8. Pesakit masih di dalam keadaan kritikal, memerlukan sokongan pernafasan. Katanya, Nasrin 3 tahun diletakkan dalam wad isolasi unit rawatan rapi pediatrik hospital berkenaan dan diberi perhatian 24 jam oleh pasukan doktor dan jururawat. Beliau berkata demikian selepas majlis rumah terbuka Hari Raya HRPZ2 tengah hari tadi. Media kemudiannya dibenarkan mengambil visual buat pertama kali kanak-kanak berkenaan yang masih belum sedarkan diri di wad ICU sejak 8 hari lalu. Sementara itu, bapa kanak-kanak itu, Rosli Jong, hanya mampu melihat sayu anaknya yang ditempatkan dalam bilik khas kira-kira 5 meter dari katilnya. Katanya, walaupun kini beliau telah sembuh, namun doktor menasihatkan dia tinggal di situ buat menemani anaknya. Selain itu, ini juga dapat memudahkan petugas kesihatan memantau tahap kesihatannya. Harapan Rosli hanya satu, mahu melihat Nasrin sembuh seperti sedia kala dan kembali segera ke kampung di Kuala Koh, Gua Musang. Katanya, dia sendiri tidak mengetahui punca penyakit berkenaan sama ada dari makanan atau sumber air. Yang sakit ni bukan sakit apa-apa. Orang kata dia punya saya punya tanda air dalam lumbung tu. Iyalah. Macam tu lah. Buat bong tu, je buat bong batu tu. Dia bong air batu lah. Dia bong batu tu. Lepas tu, dia turun hujan. Dia dekat lumbung, dekat apa tu lah. Dekat tanduk air tu. Macam tu lah. Katanya Nasrin anak bongsu daripada 5 beradik dan 2 lagi anaknya mempunyai penyakit sama kini dirawat di wad biasa Hospital Kuala Krai dan dijaga oleh isterinya. Pengarah Jabatan Kesihatan Kelantan Dr. Zaini Hussein sebelum ini berkata orang asli suku Batik yang menerima rawatan meningkat kepada 112 kes sehingga malam semalam. Katanya jumlah meningkat 9 kes berbanding 103 pesakit pada Khamis lalu. Daripada jumlah berkenaan, 48 pesakit ditempatkan di wad biasa, 4 pesakit di unit rawatan rapi ICU iaitu 3 di Hospital Kuala Krai dan 1 di Hospital Raja Perempuan Zainab II.
Jelasnya, seramai 19 lagi pesakit ditempatkan di rumah inap orang asli Hospital Gua Musang dan 41 lagi menerima rawatan sebagai pesakit luar. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Izzah Wan Ismail ketika melawat Pusat Operasi Bencana di Kuala Koh mengumumkan sumber air dari Kuala Koh Gua Musang khususnya di kawasan penempatan penduduk orang asli suku kaum Batik adalah normal dan mematuhi standard kualiti air minum kebangsaan bagi air mentah. Katanya perkara itu disahkan menerusi keputusan ujian sampel sumber air dari kawasan terbabit yang dikeluarkan secara rasmi pada 12 Jun 2019 oleh Jabatan Kimia. Sementara itu, perkampungan orang asli suku Batik Kuala Koh seperti kembali kepada asal apabila penduduknya mula pulang ke kediaman masing-masing sejak pagi tadi. Lebih 60 keluarga kembali ke rumah masing-masing, berikutan mereka mula berasa selamat walaupun punca 12 kematian misteri penduduk di perkampungan itu masih belum diperolehi sehingga kini. Tinjauan bersama Ketua Polis Daerah Gua Musang Superintendent Muhammad Taufik Maidin mendapati penduduk mula menjalani kehidupan seperti biasa dan melakukan aktiviti harian. Turut menyertai lawatan ialah Pengarah Pelaksanaan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Azizan Abu Taad.